Pripun kabare kepada rakan-rakan Facebook saya yang sentiasa setia menonton bersama dengan kita di siaran kabare. Pripun kabare Malaysia, Indonesia, apa khabar Pak? Apa khabar Ibu? Orang-orang Malaysia sihat semua, orang-orang Indonesia sihat semua. Kita tengok bukan saja yang telah diwar-war dan umumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sempena dengan PKP, ramai sekejap saja saya dengar hotel di Langkawi terus full. Jadi apa yang nyata, kita perlu sama-sama menjaga kesihatan, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan dan pastikan kita sihat tubuh badan dan tidaklah lemah tubuh badan. Kalau kita nak pergi jalan mana-mana pun, pastikan kita sihat tubuh badan dan kita pastikan bahawa keluarga kita ni sihat, keluarga ni sihat. Jadi pada hari ini di dalam siaran Kabare Malindo, saya ingin kongsikan bersama dengan anda. Hari ini pun kita tengok pakaian baju batik Indonesia. Ada orang tengok tadi, ada yang mesej dekat WhatsApp saya ni. Dia kata, "Datuk, ada pakai baju batik Indonesia ke?" Ya, saya memang baju batik Indonesia, Pak. Kita beli daripada Padang ni baju batik ni. Wah, ni memang cantik. Indonesia mempunyai corak-corak baju batik yang sangat cantik. Jadi pada hari ini bersosial kita di dalam siaran Kabare Malindo, kita nak pastikan beberapa hal yang akan kita kongsikan bersama pada hari ini. Mungkin selepas pada beberapa aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Malindo ini, saya akan kembalikan untuk berkongsi dengan anda dengan 3 daun yang begitu hebat yang boleh menjadi satu khasiat kepada diri kita dan juga kawan-kawan kita. Kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sentiasa setia dengan saya menunggu di hadapan kaca TV, di hadapan kaca handphone, di hadapan kaca komputer untuk mendengar ilmu-ilmu yang akan dikongsikan oleh saya. Saya ingin kongsikan 3 ilmu yang penting buat anda semua, dan ilmu ini adalah pengalaman-pengalaman yang telah saya haruni bersama, dan ilmu ini adalah untuk kita sama-sama melihat bahawa ini merupakan salah satu yang orang kata ubat-ubatan tradisional. Banyak salah silah daripada orang dulu-dulu. Kita tengok daripada mak kita, arwah-arwah atuk kita, silsilah nenek moyang kita yang banyak. Antara yang akan saya kongsikan dengan anda yang begitu menarik sekali, menjadi satu alternatif kepada perubatan-perubatan kita. Ramai orang sakit kepala, makan ubat. Sakit perut, makan ubat. Sakit perut, kepala, luka-luka, kencing manis, darah tinggi. Semua ni ada ubat alternatif cara tradisional selain daripada Western Star. Yang anda boleh pergi ke hospital, pergi ke medical center, pergi ke klinik dan sebagainya. Selain daripada ini, anda boleh guna cara tradisional yang saya cadangkan ini, kerana ini adalah tradisional daripada salah silah, daripada asal-usul nenek moyang kita yang turunkan. Jadi saya harap anda semua boleh menggunakan peluang ini untuk turunkan pula ilmu-ilmu ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda. Ramai orang tak tahu ubat-ubatan ini sebenarnya lalang rumput di tepi jalan itu juga merupakan salah satu ubat-ubat tradisional yang boleh menjadikan satu bahan campuran untuk menyembuhkan penyakit. Jadi penyakit kita ini manusia tak boleh lari dah.
Kalau tidak meninggal kerana hari tua, meninggal kerana kemalangan. Kalau tidak meninggalkan keluarga dan juga sebagainya, meninggal dunia ni dengan sakit, kita mungkin dengan penyakit-penyakit yang akan serang tubuh badan kita. Kerana kita makan sekarang ini tidak menjaga pemakanan. Diet tak jaga, nutrition tak jaga, semua tak jaga. Jadi makan itu ikut sedap mulut je bang. Ambil ayam, makan Kentucky, makan KFC, aduh lah. Hari-hari pagi KFC, tengah hari KFC, petang KFC, malam KFC, siapa KFC, KFC semua. Ada juga yang makan apa? Makan dan juga cari ais sejuk. Cari ais sejuk pun ada juga. Habis satu botol ais sejuk hari ni. Aduh, saya tengok. Bukanlah apa, ais sejuk tu kadang-kadang kalau kita niat macam Pepsi dia minum. Sedap, seronok. Jadi, 3 perkara yang ingin saya kongsikan di dalam siaran Kabare kita, Kabare Malindo, kepada bapa ibu yang sedang menonton daripada Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke siaran Kabare. Pripun Kabare, Pak? Kalau di Indonesia ni, kita masuk dalam istana ni, dia ada raja. Raja dia panggil Zinun. Kalau kita di Malaysia ni, kita panggil Duli Yang Maha Mulia, Sultan. Kalau di Jawa dia Ingkang Sinun Kanjeng Susuhunan. Itu dia. Itu dia lah bahasa Jawa sikit. Pripun kabare Pak? Ya. Boten ngertos. Kalau ada orang-orang yang tahu bahasa Jawa, kita tahu sikit-sikit lah. Boten ngertos lah. Jadi beberapa bahasa ini yang bagus untuk kita kuasai. Tidak kira di dalam Indonesia, di mana-mana. Tempat daun-daun ini ada di mana-mana tempat. Dan banyaknya di kawasan-kawasan bukit, di kawasan-kawasan tempat-tempat yang menjadi hutan-hutan kecil. Jadi ini tumbuh semula jadi yang Tuhan beri kepada kita. Jadi kita gunalah khasiat-khasiat yang ini. Saya ingin ceritakan beberapa hal. Yang pertamanya mungkin di dalam orang yang sakit, orang sakit apa? Darah tinggi. Darah tinggi ni banyak. Sekejap dan sakit darah tinggi dan sebagainya. Jadi hari ini kita tengok, sakit darah tinggi ni kena makan ubat, kena makan tradisional ni dia tak tahu. Jadi saya nak kongsikan. Ini dia daun ketapang. Daun ketapang yang di sebelah kiri anda tengok, anda tengok skrin anda sebelah kanan tu. Ini dia bentuk daun ketapang. Pokok ketapang ni besar ni, besar pokok ketapang. Jadi pokok ketapang ini kalau kita tengok, yang di bawah ni pokok ketapang, ini daun yang di atas, daun-daun dia lah, daun pun besar. Kita tengok ni, ini dia daun ketapang. Ni pokok ketapang. Pokok dia, inilah khasiat dia. Anda cuba amalkan, cuba amalkan kalau darah tinggi. Ini terjadi kepada mak saya sendiri ni. Terjadi kepada arwah mak dulu. Mak saya tu komplit lah orang kata. 3 dalam 1 ada. Darah tinggi ada, kencing manis ada, buah pinggang sekali ada. Darah tinggi, buah pinggang, inilah orang kata daun ketapang ini selain daripada khasiat dia, buah pinggang juga sesuai untuk kita proses untuk mencuci buah-buah pinggang. Jadi ini khasiat silsilah daripada turun-temurun yang saya pelajari. Cara dia, cara dia salah satunya adalah kita ambil daun ketapang ini daun dia ni, ini daun dia ni kita ambil 7 helai. 7 helai daun dia yang orang kata daun yang masak, daun yang besar lah, jangan ambil yang pucuk dia. Ni ambil daun yang matang. Ada daun yang matang. 7 helai, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 helai. 7 helai ni, kira sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lebih, jangan kurang tau. Ni macam Tok Bomo pula ni. Tok Bomo aja tak boleh lebih, tak boleh kurang. Pengerah dia 7 je. Pengerah dia 7. Pengerah dia. Kita keturunan Siam. Keturunan Siam ni banyaklah. Jadi apabila kita pergi ke pohon ketapang ini, kita kena minta lah sikit dengan pohon ketapang ni. Kerana kehidupan ni orang kata sunnatullah, iaitu hukum alam. Hukum alam ni kita kena minta niat bahawa tak kira lah, kita niat untuk meminta izin mengambil 7 helai, iaitu daun ketapang, untuk dibuat ubat tradisional kepada diri kita ataupun kepada orang yang kita nak ambilkan.
sebut nama dia supaya dia baik. Dan kita niat bahawa orang yang kita ini, nama dia, nama apa, setelah minum ini dapat kebaikan, ya. Kalau bahasa-bahasa Siam ni banyaklah dia orang yang minta pergi kat pokok, dia minta, ada yang menyebut pergi kat pokok, dia minta tau sambun pincau ja patan langkah ai marak petanja. Jadi ni bahasa Siam. Kalau bahasa Melayu sama juga, kita menyebut dengan izin Yang Maha Kuasa, kita datang secara rendah diri untuk mengambil 7 helai daun ketapang pada hari ini untuk dibuatkan ubat sebagai khasiat ubat tradisional bagi perubatan berubat untuk buah pinggang atau darah tinggi. Ini daun ketapang. Jadi kita rendah diri, kita mengaku, kita sentiasa meminta maaf. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa akan memaafkan kita dan akan menyembuhkan penyakit, kerana yang akan maha menyembuhkan penyakit itu terakhirnya adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita makanlah ubat apa sekalipun, makanlah ubat ini, ubat itu, pergi ke negara ini, pergi ke tempat, makanlah apa-apa, tapi kalau tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, tak sembuh kita. Jadi kita rendahkan diri, minta dengan Yang Maha Kuasa ini, ubat-ubat ini, supaya dijadikan ubat, kerana alam-alam ini adalah dicipta oleh Yang Maha Kuasa. Ini yang pertama. Daun ketapang. Daun ketapang. Jadi cuba pergi ke pokok ketapang. Ini saya tengok daun ketapang kita ni. Ini ada daun dia. Ambil 7 helai daun ketapang. Jangan lebih daripada 7 helai. 7 helai. Cara nak masak daun ketapang ni. Cara. 7 helai itu cuci semua daun ini. Lepas tu ambil 7 helai ini, sehelai-sehelai masuk di dalam satu periuk, dan ambil 3 cawan air. 3 cawan air, 1 tuang, 2 tuang, 3 tuang. 3 cawan air, didihkan air itu dengan daun, didihkan air itu dengan daun dan biar tinggal 1 cawan. Jadi amalkan setiap pagi, minum sekali sebelum makan, dan juga sebelum tidur. Amalkan daun ketapang. Khasiatnya sangat baik. Percayalah, khasiat apabila kita kata daun ini sangat mujarab, maka Tuhan akan melaksanakan dan merealisasikan hasrat kita itu. Kita mengharapkan Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa boleh menyembuhkan penyakit kita. Alah, kalau orang sakit pinggang ni memang merana. Darah tinggi pun merana. Peninglah buah pinggang ni. Kalau nak tahu buah pinggang, sakit buah pinggang di lutut kita tu. Kita tekan, dia rasa sembak. Tahu? Dia tekan, dia tak naik. Tekan, dia tak. Itu buah pinggang lah tu. Buah pinggang. Selain daripada tu, boleh pergi periksa doktor lah. Yang saya cakap ni adalah tradisional daripada silsilah nenek moyang yang ajar kita, tunjuk ajar kita. Jadi saya kongsikan dengan anda semua hari ini. Topik hari ini ni orang kata topik yang menarik lah ni. Jadi anda boleh belajar macam mana kita nak pulih ataupun kita nak mengatasi masalah orang kata darah tinggi dengan buah pinggang ni. Darah tinggi dengan buah pinggang. Khasiat 3 jenis daun ni sangat mujarab. Sangat-sangat mujarab. Sebab apa? Arwah mak saya dulu makan je ubat ni 1 minggu, dia pergi test dekat doktor. Doktor kata, darah tinggi dah turun. Tak ada darah tinggi. Kenapa? Kali kedua pergi test, tak ada. Jadi inilah rahsianya. Rahsia 3 jenis daun yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi ini, kalau ada apa-apa soalan, orang nak tanya apa semua, boleh WhatsApp saya, boleh PM saya, nanti saya akan kongsikan dengan anda cara macam mana nak masak, nak buatkan ini semua. Jadi ini. Yang kedua, saya nak kongsikan iaitu apa yang penyakit ramai orang kena? Diabetes. Kencing manis. Kencing manis ni boleh potong kaki, potong tangan, potong macam-macam. Jadi ada setengah-setengah orang kata pergi kat hospital. Ada juga yang doktor mungkin kurang pengalaman. Dia kata, apa-apa, ayu kaki kena potong ni. Kalau tak potong, dia akan merebak. Jadi ini terpulang kepada kuasa doktor tersebut. Jangan menyalahkan orang. Jangan menyalahkan doktor. Jangan menyalahkan orang kata pakar-pakar perubatan. Kerana mereka telah buat yang terbaik. Jadi cara alternatif
yang saya ingin kongsikan dengan anda cara alternatifnya pada hari ini, iaitu cara untuk kita mengatasi dan menurunkan gula, ya. Menurunkan gula, tahap gula itu dalam darah ataupun diabetes kita ini. Ramai orang kata makan pil je, pergi farmasi, beli je metformin. Metformin tu boleh turunkan gula dalam darah. Ya, betul. Antam. Kalau overdose, kadang-kadang makan tu dia dalam bawah pinggang, dia tak proses lagi kadang-kadang. Jadi orang makan 2 biji, akhirnya bawah pinggang rosak. So, anda kena tahu, sentiasa makan dan buat pemeriksaan. Makan dan buat pemeriksaan. Jangan asyik makan, doktor kata you kena makan 2 biji, you makan 2 bulan. Kena buat pemeriksaan. Jangan makan 2 minggu tak buat pemeriksaan, 1 bulan tak buat pemeriksaan. Jangan. Buat pemeriksaan berkala demi kesihatan kita. Kerana kita tak tahu sistem kita, proses kita, kita punya perut, kita punya usus, kita punya buah pinggang. Mana? Kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana dia punya buah pinggang tu, proses tu boleh habis tak ubat-ubat tu. So, jadi perkara-perkara ini kita kena sentiasa buat pemeriksaan di doktor, ya, di doktor. Jadi saya nak kongsikan untuk pembunuh utama dalam negara kita ni, kalau orang kata dalam penyakit-penyakit, diabetes antara pembunuh utama. Jadi dia sekejap kencing manis kena potong kaki, dan ramai yang meninggal dunia. Ramai yang meninggal dunia kerana diabetes ni. Antaranya mak saya sendirilah, arwah mak saya. Dia meninggal dunia kerana diabetes, kencing manis. Jadi saya nak kongsikan dengan anda, semoga ilmu ini dapat kita bantu, saling membantu, ya. Saling membantu. Jadi saya ni banyak ilmu-ilmu yang ada daripada sisilah, daripada nenek moyang, berkenaan dengan daun-daun. Tengok daun ini, daun kilik ano, daun macam-macam, daun batang wali lah, macam-macam daun-daun dan batang-batang yang boleh kita jadikan ubat. Jadi saya nak kongsikan hari ini, iaitu sejenis daun yang dinamakan sebagai pegaga. Ini dia daun pegaga. Daun pegaga ni kita buat ulam pun sedap. Kita makan pun sedap. Tapi pahitlah sikit. Alah, yang jadi pahit inilah yang jadi ubat. Jadi daun pegaga ni sama juga. Kita nak minta dengan Yang Maha Kuasa untuk dijadikan ubat. Jadi ambillah dalam secekak ataupun dalam satu tangan daun ini untuk kita blendkan daun ini. Blendkan dia. Bunyi blender tu. Seakan-akan lah. Lain kali kalau ada peluang saya bawa blender tu blend bagi you tengok. Blendkan daun ini. Jadikan air, ya. Kalau boleh ampas-hampas dia itulah yang kita kena makan juga. Jangan tinggalkan ampas dia tu. Ampas dia tu kita makan juga sikit. Kerana itulah khasiat. Itulah khasiat untuk menurunkan darah itu, menurunkan gula dalam darah itu. Itu khasiat dia. Jadi kita perlu blend, perlu blend, jadikan air. Kalau tak boleh blend, tak ada blend pun tak apalah, makan sebagai ulam. Itu amalkan sebagai ulam daun pegaga ini. Kerana daun pegaga ini baik. Daun pegaga ini mujarad untuk kesihatan kita. Ni Faris ni, dengar baik-baik. Yang saya nak bagi tahu ni. Ada orang komen dekat kita ni. Jadi daun pegaga ini is very good leaf. Gunalah. Penyakit diabetes, penyakit kencing manis, amalkan. Minum setiap pagi dan juga jadikan air minuman anda setiap kali anda selesai makan. Setiap kali anda selesai makan, minum. Ni daun pegaga. Daun pegaga bukan daun dia saja. Ambil sekali dengan batang dia, blend. Jadikan air 1 gelas. Jangan cair. Jadikan air pekat tak apa. Air dan minum. Setiap kali makan, minum. Jadi pegaga ini khasiat dia banyak sekali. Antibakterial khasiat dia. Orang kata semula jadi antibiotik kepada tubuh badan kita. Ini pegaga. Pegaga ni banyak di tepi-tepi. Orang kata hutan kecil, di tempat-tempat dah boleh tanam. Siapa-siapa yang tak ada pegaga, bagi tahu saya. Nanti kita boleh kongsikan benih pegaga ni. Pegaga ni ada 2-3 jenis. Ada pegaga bandar, ada pegaga kampung. Jadi
pegaga. Asalkan dia pegaga, itulah ubat. Tapi penting, ingat, nak makan ubat ni, mestilah niat kita tu baik, ya. Kita minta izin dengan Yang Maha Kuasa, ya, yang mendegari, yang Maha mendegari dan juga mengasihani kita ini. Minta izin. Saya nak minta izin untuk ambil daun dan batang pegaga ini untuk dijadikan ubat. Jadi kata-kata kita itulah doa. Kata-kata kita itu adalah doa, ya. Kata-kata kita itu adalah doa. Saya berharap bahawa daun yang saya blend ini, yang dijadikan air ini, ya, ini akan mujarab, akan baik segala kesihatan yang saya terkena kepada saya, kencing manis ke apa ke. Jadi dengan kata-kata ini, itu adalah doa. Kata-kata ini doa, ya. Kata-kata itu adalah doa. Jadi bersabarlah, ya, kalau kena diabetes. Cuba amalkan. Ini dia daun pegaga kita. Daun pegaga ni penting. Daun pegaga. Jadi gunalah daun pegaga kita ni. Daun pegaga kita inilah orang kata dia hidup di mana? Di dalam semua ini. Di bawah-bawah tu. Banyak dia berjalan-jalan. Nah, ni tengok yang bahagian atas dia. Bahagian atas. Atas ini daun pegaga yang kita nak kutip. Okey? So daun pegaga ini ubat untuk kencing manis, ya. Kencing manis, diabetes yang dididik oleh silsilah nenek moyang saya. Saya kongsikan dengan anda. Saya kongsikan ilmu ini dengan anda semua pada hari ini. Kita kena semangat. Nak baik, kena semangat. Kena ada usaha untuk mencari. Kena ada usaha untuk tengok. Orang kata di dalam Quran dia menyebut manjada wajada. Itu semangat kita itu. Semangat kita nak baik, nak pulihkan kita punya kesihatan itu. Kena cari, ya. Kena cari. Jadi, sudah dua jenis daun saya telah kongsikan di dalam siaran ini. Dan kita akan kembali selepas ini. Dan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Baik, kembali kita ke studio dan saya ucap terima kasih dan salam kepada semua yang baru saja menonton ada daripada Palembang. Ucapkan terima kasih dan terima kasih kerana sharing ubat-ubatan ni Pak Datuk. Wah, terima kasih kembali. Kita cuba share. Kita kalau boleh nak share tu tak ada masalah lah. Benda ni boleh bincang. No problem. Benda boleh bincang semua ni. 3 khasiat daun saya sharing ini. Bukan sahaja kita sharing. Dan anda semua saya nak tugaskan untuk share dengan semua yang mana yang sedang mencari alternatif untuk perubatan kencing manis, perubatan darah tinggi, perubatan buah pinggang. Ini bagus. Ini bagus. Sangat bagus sekali. Sebab apa? Kita berkongsikan ilmu ini dapatlah pahala sedikit. Bukan dapat sedikit pahala dan kita kongsikan ilmu ini bukan saja dapat pahala. Kalau kita harap apa yang kita kongsikan dana, wang ringgit, tenaga. Ya, saya selalu menyebut dalam Quran menyebut la in sakatun la azidanakum wa la in kafartun inna azabil lasadid. Ini dia. Inilah yang dikatakan kita perlu sentiasa berkongsi secara ikhlas. Jangan kita kongsi untuk harapkan balasan. Jangan kita kongsi untuk kita harap orang membalas pada kita. Jangan. Ini penting. Jadi perkara-perkara seperti ini perlu kita sama-sama pastikan bahawa khasiat-khasiat yang saya kongsikan kepada anda ini mestilah anda turunkan kepada anak-anak anda dan sebagainya. Jadi cubalah. Nak cari itu bukan senang. Pegaga nak cari.
Payah. Ada yang tak jumpa, cari tak jumpa. Nak cari memang tak jumpa lah kalau nak cari. Tapi pegaga ni pergi pasal borong selayang. Banyak. Tepi-tepi tu. Banyak orang jual pegaga ni. Satu ikat tu alah. Baru 50 sen. Baru RM1. Tapi khasiat dia itu adalah lebih baik. Lebih baik. Yang kedua kan, tadi saya kata daun ketapang. Daun ketapang ni payah nak cari. Tapi kalau kita tak cari, tepi jalan tu, kita lalu tu nampak pokok-pokok besar tu. Kem-kem askar banyak daun ketapang ni. Kem askar banyak. Kalau nak cari daun ketapang, cari. Tempat-tempat kem-kem askar. Oh, banyak daun ketapang. Inilah yang dikatakan khasiat. Dan apabila anda telah lihat daun ini, pegaga, daun ketapang, saya nak kongsikan satu lagi daun. Satu lagi daun ni, daun istimewa. Daunnya daun istimewa. Kalau di dalam cerita P. Ramlee, dia kata, anak-anak nak kerja apa nak? Ya, kerja saya berbahaya. Hari-hari tak boleh tidur. Kerjanya apa? Kira bulu kambing. Kira bulu kambing kerja dia. Aduh, ada yang satu lagi anak dia kerja apa? Kerjanya apa, Pak? Kerja saya, tunggu ayam jantan bertelur, Pak. Allah. Jadi, inilah orang kata. P. Ramlee tinggalkan satu seniman, satu budaya di dalam filem. Dan nenek moyang kita tinggalkan satu, orang kata, khasiat-khasiat yang ramai orang belum amalkan. Ramai yang belum amalkan. Siapa kata? Orang kata, oh, aksiden sana jatuh, aksiden jatuh, aksiden sini jatuh, jatuh di jalan raya, jatuh di tangga, luka. Jatuh di jalan, jatuh di tangga, jatuh di situ, sini, luka. Macam mana? Nak cari ubat Aiden, nak cari ubat ini, nak cari ubat, oh banyak, nak kena beli itu, beli ni. Jadi saya nak kongsikan. Kalau di mana anda duduk, ada daun yang jenis yang saya kongsikan ni, pastikan anda jangan potong daun ni. Kerana daun ini sangat baik. Daun ini khasiatnya adalah untuk menghentikan pendarahan. Jadi kita tengok bentuk daun ini bukan kita pergi jalan-jalan naik jet, orang lagu anak kampung dia kata, naik jet ke Sabah lah, naik jet ke Sarawak lah, naik kapal terbang ke sini lah, naik sini. Daun ini namanya itu juga, iaitu daun kapal terbang. Ini dia, daun kapal terbang. Ni bentuk daun kapal terbang. Bukan kapal terbang, daun kapal terbang. Sebab bentuk dia itu macam kapal terbang, jadi ini daun kapal terbang. Ini khasiat daun kapal terbang ni. Anda ambil daun ni, cuci sikit, okey, dengan air dan kunyah daun ni, kunyah dan keluarkan, tampal tempat luka. Kalau luka di dahi, tampal di dahi. Kalau luka di lutut, tampal di lutut. Luka di tangan, tampal. Orang kata insya-Allah, darah ini akan berhenti dalam masa yang tidak lama. Tapi kena ingat, kita nak ambil daun ini, kena minta izin. Ya, dengan Yang Maha Kuasa, saya mengambil daun ini sebanyak 5 helai untuk saya nak sembuhkan pendarahan yang ada pada saya ataupun pada orang yang kena kemalangan itu. Ya, ambil, cuci sikit, lepas tu kunyah daun ini. Pastikan daun ini kita guna daun ini dan kita kunyah, keluarkan, tampal tempat luka. Kalau luka di atas hidung, tampal di atas hidung. Luka di pipi, tampal di pipi. Luka di mana? Luka di atas dahi, tampal di atas dahi. Pendarahan itu akan berhenti dalam waktu yang tidak lama. Cubalah, cuba. Sebab saya dah cuba. Saya dah try. Tapi ini tidak ada kesan sampingan. Sebab ini herba. Ini tidak ada kesan sampingan, ya. Tidak ada kesan sampingan. Jadi di dalam siaran Khabari Malindo ini, saya menceritakan kepada anda bukan saja satu ubat, 3 jenis daun yang dijadikan ubat kepada anda ini. Jadi inilah yang dikatakan, orang kata sentiasa kita berkongsikan ilmu.
Sentiasa kita kongsikan. Bukan saja kalau kita kaya, sentiasa kita kongsikan dengan yang miskin. Tidak semestinya wang ringgit. Kita boleh kongsikan makanan, kita boleh kongsikan tenaga, kita boleh kongsikan yang lain-lain, ya. Jadi ini merupakan salah satu orang kata perkongsian yang baik. Perkongsian yang baik. Jadi budi anda itu dikenang orang. Budi dikenang orang. Di atas bukit tanamnya ubi. Burung tempua buatnya sarang. Bukan budi sebarang budi. Budi baik dikenang orang. Itu dia. Itu pantun. Pantun ni cikgu saya ajar. Jadi saya sentiasa berpaksikan kepada yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Jadi ini dia orang kata daun kapal terbang. Kita tunjuk sekali lagi. Daun kapal terbang ini. Ini dia. Ini. Daun kapal terbang ni kalau tengok tepi jalan banyak. Tapi orang tak tahu khasiat dia. Ini saya pecahkan rahsia. Kalau tidak pecahkan ruyung, mana masakan dapat sagunya, kan? Kita pecahkan rahsia ini, dapatlah dia punya khasiat-khasiat untuk daun-daun ini. Cuba. Balik cuba kongsikan dengan orang. Kongsikan, kalau tak confirm lagi, tanya dengan orang-orang yang lama. Tanya dengan orang-orang yang senior, orang-orang lama. Apakah daun ini betul boleh menghentikan pendarahan? Ya, tanya. Jadi inilah yang dikatakan perkongsian hari ini adalah berkenaan dengan perkara-perkara 3 jenis daun di dalam siaran Khabari Malindo. Dan sekiranya anda kalau ada perkongsian-perkongsian, anda boleh datang ke studio. Boleh datang ke studio kami untuk berkongsi dengan semua. Berkongsi dengan semua yang menonton, berkongsi dengan semua orang. Anda boleh berkongsi dengan orang. Tak ada masalah. Datanglah. Kita boleh bincang lah. No problem lah. Benda ni kita boleh bincang. Tak ada masalah. Berkongsi apa semua ni. No problem. Kita datang. Kongsi ilmu ni tak rugi. Macam mana nak putihkan gigi. Macam mana kalau orang kurus, macam mana nak binakan badan dia. Ada yang kurus-kurus tapi bina badan jadi besar. Jadi terlalu besar sampai pintu nak masuk pun tak muat. Macam-macam. Jadi pastikan ada ilmu, kita kongsikan. Sekiranya kita kaya, kongsikan dengan yang miskin. Sekiranya kita berilmu, kongsikan dengan orang yang cetek pengetahuan. Sekiranya kita ada pendidikan, kongsikan dan bimbinglah dengan orang-orang yang jahil. Dengan kata-kata itu, saya akhiri ucapan saya dan juga siaran kita di Khabari hari ini, siaran iaitu siaran sosial Khabari Malindo MBCC kita. Semoga anda boleh datang ke studio dan saya jemput. Yang mana yang ada ilmu, sila hubungi talian-talian yang ada di Facebook saya dan juga PM saya dan kita akan aturkan bersama. Mungkin saya akan jadi host anda untuk kita kongsikan ilmu yang ada pada hari ini. Kita jumpa di siaran yang seterusnya. Bye-bye.